Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak ke-42. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Mari kita bermula. Apabila Yakub mendengar berita bahawa ada gandum di Mesir, dia berkata kepada anak-anak lelakinya, "Mengapakah kamu tidak melakukan sesuatu? Aku mendengar berita bahawa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana untuk membeli gandum, supaya kita tidak mati kebuluran." Oleh itu, 10 orang abang tiri Yusuf pergi membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membenarkan Benyamin, adik kandung Yusuf, pergi bersama dengan mereka. Kerana Yakub takut jangan-jangan terjadi sesuatu kecelakaan kepada anaknya itu. Anak-anak Yakub bersama dengan orang lain datang membeli gandum di Mesir, kerana ada kebuluran di negeri Kenan. Yusuf sebagai governor di Mesir menjual gandum kepada orang dari seluruh dunia. Oleh itu, saudara-saudara Yusuf datang dan sujud di hadapannya. Apabila Yusuf nampak saudara-saudaranya, dia mengenali mereka, tetapi dia pura-pura tidak kenal. Dengan kasar dan bertanya kepada mereka, "Kamu dari mana?" Yusuf sudah tinggal di Mesir sangat lama dan pakaian pertuturannya semua macam orang di Mesir. Mereka menjawab, "Kami dari Kenan. Kami datang untuk membeli makanan." Meskipun Yusuf mengenali abang-abangnya, mereka tidak mengenal dia. Kemudian dia teringat akan mimpinya tentang mereka, lalu dia berkata, "Kamu ini pengintip. Kamu datang untuk menyiasat kelemahan negeri kami." Ayat 10. Mereka menjawab, Tidak, Tuan. Kami hamba-hamba Tuan datang hanya untuk membeli makanan. Kami ini bersaudara, Tuan. Kami orang jujur, bukan pengintip." Yusuf berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang ke sini untuk menyiasat kelemahan negeri ini." Mereka menjawab, "Tuan, kami 12 orang adik-beradik, anak daripada satu bapa di negeri Kanan. Seorang daripada kami sudah meninggal dan dia yang bongsu ada bersama dengan bapa kami." Yusuf menjawab, "Memang benar seperti kata aku, kamu ini pengintip. Aku mahu menguji kamu. Aku bersumpah demi nama Raja bahawa kamu tidak akan meninggalkan negeri ini kecuali adik kamu yang bongsu itu datang ke sini. Seorang daripada kamu harus pulang untuk membawanya ke mari. Sementara itu, kamu yang lain akan ditahan sampai kata-kata kamu itu terbukti benar. Jika tidak, demi nama Raja, kamu ini pengintip." Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari. Ayat 18. Pada hari yang ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, "Aku orang yang takut dan taat kepada Allah. Aku akan menyelamatkan kamu dengan satu syarat. Untuk membuktikan bahawa kamu ini jujur, seorang daripada kamu akan ditahan di dalam penjara. Yang lain boleh pulang dan membawa gandum yang dibeli untuk
keluarga kamu yang sedang menderita kebuluran. Selepas itu, kamu harus membawa adik kamu yang bongsu kepada aku. Itulah buktinya nanti bahawa kata-kata kamu itu benar. Dan aku tidak akan menjatuhkan hukuman mati kepada kamu. Mereka setuju dengan keputusan governor itu. Kemudian mereka bercakap satu sama lain. Sekarang kita dihukum kerana kesalahan kita terhadap adik kita dahulu. Dia meminta tolong tetapi kita tidak mempedulikannya. Walaupun kita nampak dia sangat menderita. Itulah sebabnya kita mengalami penderitaan ini sekarang. Reuben berkata, "Dahulu aku melarang kamu menyakiti anak itu, tetapi kamu tidak mahu mendengar. Sekarang kita menerima balasan kerana kematiannya." Yusuf memahami bahasa mereka, tetapi mereka tidak mengetahui hal itu kerana mereka berkata-kata dengan Yusuf melalui seorang jurubahasa. Yusuf meninggalkan mereka lalu menangis apabila dia dapat berkata-kata lagi. Dia kembali kepada mereka lalu memilih Simeon. Yusuf menyuruh orang mengikat Simeon di hadapan semua saudaranya. Saudara-saudara Yusuf kembali ke Kenan. Ayat 25. Yusuf memerintahkan supaya karung-karung yang dibawa saudara-saudaranya diisi dengan gandum. Lalu wang masing-masing dimasukkan ke dalam karung-karung itu. Yusuf juga memerintahkan supaya mereka diberi bekal makanan untuk perjalanan. Perintahnya itu dilaksanakan. Selepas itu, saudara-saudara Yusuf memuatkan keldai mereka dengan gandum yang sudah dibeli lalu mereka berangkat. Di tempat mereka bermalam, seorang daripada mereka membuka karung gandumnya untuk memberi keldainya makanan. Lalu menjumpai wangnya di atas gandum. "Wang itu dikembalikan," serunya kepada saudara-saudaranya. "Tengoklah, wang ada di dalam karung aku." Hati mereka berdebar-debar dan dengan takut mereka saling bertanya, "Apakah yang dilakukan Allah kepada kita?" Apabila mereka sampai ke Kenan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami mereka kepada bapa mereka. Mereka berkata, "Governor Mesir bercakap kasar kepada kami dan menuduh kami mengintip negerinya." Kami menjawab, "Kami orang jujur, bukan pengintip. Kami 12 orang adik-beradik, anak daripada satu bapa, tetapi seorang sudah meninggal, dan yang bongsu ada bersama dengan bapa kami di Kanan." Governor itu berkata, "Aku mahu menguji kamu untuk mengetahui sama ada kamu jujur. Seorang daripada kamu harus tinggal, tetapi yang lain boleh pulang dan membawa gandum kepada keluarga kamu yang sedang menderita kebuluran. Apabila kamu datang ke sini lagi, bawalah adik bongsu kamu. Dengan demikian, aku akan tahu bahawa kamu bukan pengintip, melainkan orang jujur. Saudara kamu yang aku tahan itu akan ku kembalikan kepada kamu. Lalu kamu boleh tinggal di negeri ini dan bebas berdagang." Apabila mereka mengosongkan karung, masing-masing menjumpai kantung wangnya. Ketika mereka melihat wang itu, mereka dan bapa mereka takut. Kemudian bapa mereka berkata, "Kamu menyebabkan aku kehilangan semua anak aku. Yusuf tiada lagi.
Simeon pun tiada lagi. Sekarang kamu mau membawa pergi Benyamin pula. Akulah yang menderita." Oleh itu Reuben berkata kepada bapaknya, "Serahkanlah Benyamin ke bawah jagaan saya. Saya akan membawa dia kembali. Jika tidak, ayah boleh membunuh kedua-dua orang anak lelaki saya." Tetapi Yakub berkata, "Tidak, kamu tidak boleh membawa Benyamin. Abangnya sudah meninggal dan kini hanya dia yang tinggal. Jangan-jangan dia mendapat kecelakaan dalam perjalanan. Aku sudah tua dan kesedihan yang kamu datangkan kepada aku akan mengakibatkan kematian aku." Ya. Kita tahu dalam Kejadian 42, ya, kita ada mendengar apa yang kita tanam akan keluar tumbuhannya. Kejahatan mendatangkan kejahatan, kebenaran mendatangkan kebenaran. Itu adalah hukum Allah. Ya, mari kita berlaku benar dan jujur. Biarlah sikap kita menuju kepada Yesus. Dia adalah komander kita, dia adalah Tuhan kita, dan kita mau menjadi dan mengikut teladan Yesus. Ini adalah Kejadian bab ke-42. Sekian, terima kasih. Shalom.